Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 9, laju dan pejutan. Standard pembelajaran yang pertama iaitu menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, kita tengok dulu 9.1 iaitu laju. Laju sebagai suatu kadar. Okey. Cikgu nak anda faham kat sini. Okay. Biasa, you akan jumpa signboard kalau dekat tepi jalan, tepi highway. Biasa you akan jumpa dengan signboard dia tulis 80 km per jam. 90 km per jam. Okay, 30 km per jam. Okay, apa maksud semua ni? Okay, ini semua adalah laju. Okey, so laju bermaksud kamu hanya boleh memandu dengan jarak, contohnya ini, dengan jarak 30 km dalam masa 1 jam. Bermaksud kamu tak boleh melebihi had laju yang ditetapkan. Kalau 90 km per jam bermaksud you hanya boleh membawa kereta tu dengan kelajuan 90 km dalam masa 1 jam. Okey, so kalau dekat kenderaan senang sahaja kita nak tengok. You boleh tengok sahaja dekat meter depan tu. Okey, so dia 10, 20, 30, 40, 50 sampai 160 ke, tak kisahlah. Okey, so itu merujuk kepada laju. Okey, kita pergi kepada contoh. Sebelum tu you tengok dulu. Okey, ini adalah rumus laju, jarak, masa. Okey, untuk mencari laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, ada jarak, ada masa, kita boleh kira laju. So you boleh juga guna tips yang diberi adalah bentuk segitiga. Okey, iaitu di atas adalah jarak, laju, masa. Okey, macam mana kita nak guna tips segitiga ini? Okey, J ini merupakan jarak, L ini adalah laju, M ini mewakili masa. Okey, kalaulah dia berada macam ni. Okey, contohnya kita nak kira laju. Okey, so laju sama dengan atas dengan bawah yang memisahkan kat sini, bermaksud you kena buat bahagi. Jarak bahagi dengan masa. Okey, kalau kita nak cari jarak, jarak, so kalau di sebelah macam ni bermaksud kita kena darab. L darab dengan M, laju darab dengan masa. Okey, kalau nak cari M, bermaksud kita nak cari masa. So, J bahagi dengan L. J di atas, L di bawah, maksud bahagi. Itu jarak bahagi dengan laju. Okay. So, ini kita akan guna mengikut kehendak soalan. Soalan nak suruh cari laju, so kena jarak bahagi masa. Kalau soalan nak cari jarak, laju kena darab dengan masa. Kalau nak cari masa, jarak kena bahagi dengan laju. So, senang sahaja you ingat sahaja hukum segitiga yang ini. Okay. Kita tengok contoh 1. Okay, contoh 1. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. 100 meter ini merupakan jarak. 5 minit ini adalah masa. Okey. So, hitung laju. So, sekarang ni kita nak guna rumus yang ini. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So, sama dengan di bawah jarak kita dah ada 100 meter bahagi dengan 5 minit. Okey. So, kiralah guna kalkulator. 100 bahagi dengan 5. So, you akan dapat 20. Okey. Unit pula, kita kena tengok dekat sini. M, 20 meter. Per
minit. Okey. 20 meter per minit. Okey, per kita buat macam ni. Okey. So ini cara kita tulis rumus. So ini adalah jawapan laju untuk Aida berjalan ke kedai. Ini bermaksud dalam masa 1 minit Aida boleh berjalan sejauh 20 meter. Okey, itu dalam arti kata lain untuk laju. Okey, next kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh 2. Okey, Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan 100 meter, okey, let 100 meter ni adalah jarak. Okay. Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Okey, ini masa. Dan manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam 10.25 saat. Okey, dia ada dua orang Dia ada dua orang. Menghitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. So soalan nak laju. Okey. So kita ada Khairul Hafiz. Okey. Dan satu lagi kita ada Badrul Hisham. So kita kira laju dua orang. Okey. First kali laju untuk Hafiz, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey. So jarak 100 meter. Okey. Laju Khairul Hafiz adalah 10.18 saat. Okey. So tekan kalkulator, you akan dapat 9.82. So ini M meter per S. S tu adalah saat. Okey, ini adalah laju bagi Khairul Hafiz. Untuk Badrul Hisham, okay, sama juga jalan kerja dia. Jarak bahagi dengan masa. Sebab dia ada perbezaan masa dekat sini. Jarak dia sama, 100 meter. Okay, Badrul Hisham dia ambil masa 10.25 saat. Okay, so kira you akan dapat 9.76 saat. Okay. Sorry. 9.76 meter per saat. Meter per saat. Okay. So, antara Khairul Hafiz dengan Badrul Hisham, siapa yang lebih laju? Yang lebih laju adalah Khairul Hafiz. Di mana dalam masa 1 saat, dia boleh bergerak sejauh 9.82 meter. Manakala Badrul Hisham dalam masa 1 saat, dia boleh bergerak sejauh 9.76 meter. Okey. So, kita pergi pula kepada laju seragam dan laju tak seragam. Kita nak tengok perbezaan. Macam mana laju seragam, macam mana laju tak seragam. Okey, kita ada dua biji guli dekat sini, iaitu guli A dan guli B. Untuk guli A, okey, kita tengok pergerakan guli A ni, dia sentiasa bergerak. Okey, 2 cm ambil masa 1 saat. Tambah lagi 2 cm, bergerak ambil masa 1 saat. Bergerak lagi 2 cm, ambil masa 1 saat. Lagi tambah 2 cm pun 1 saat. So, kalau kita tengok, jarak yang dilalui tu sentiasa 2 cm dan masa yang diambil pun sama juga 1 saat. So, ini bermaksud guli A ni bergerak dengan laju seragam kerana perubahan jarak dan juga masa tu adalah sama. Okay. Manakala guli B, okay, kita tengok yang pertama dia bergerak 2 cm, ambil masa 1 saat. Kemudian pergi ke 3 cm bermaksud jarak dia adalah
tambah 1 cm sahaja. Tapi ambil masa 1 saat juga. Okey. Lepas tu dia tambah lagi 2 cm, iaitu pergi 5 cm. Ambil masa 1 saat. And then pergi ke 8 cm, maksudnya dia tambah lagi 3 cm jarak. Ambil masa 1 saat. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, perubahan jaraknya adalah berbeza. Okey. So, bila perubahan jarak dia berbeza, maka B ni bergerak dengan laju tak seragam. Okay, so senang saja. Kalau kita nak tengok dia seragam, dia sentiasa sama laju dia. Kalau laju dia tak sama, bermaksud dia bergerak dengan laju tak seragam. Okey, kita tengok contoh. Okay. Contoh 3. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam pertama. Okey, dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Maksudnya dalam jarak 170 km pertama tu, okey, 170 km ni pertama ni dia ambil masa 2 jam. Okay, lepas tu dia sambung lagi perjalanan, maksudnya tambah lagi 190 km ke depan tu, dia ambil masa 4 jam. Okey, adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Okey, dia tanya, adakah Farid ni memandu trailernya dengan seragam? So, kita kena kira laju. Okey, so bila dia minta tentukan, maksudnya kamu kena kira laju untuk 170 km pertama dan juga laju untuk 190 km seterusnya. Okey. So, kita tengok 100 laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey. So, kita tengok laju untuk 2 jam pertama. Okey, so laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so jarak 170 km per dengan 2 jam. Okey, per dengan 2 jam. So, kita kira dia akan dapat 85 km per jam. Okey. So, kita tengok pula laju untuk 4 jam seterusnya. Okey. So, laju sama dengan jarak bahagi masa. Sama juga cara dia. So, kat sini jarak dia 190 km. Masa yang diambil adalah 4 jam. Okey, kita tulis 4J pun apalah. Okey. So, 190 bahagi 4. Tekan kalkulator. So, you akan dapat 47.5 km per jam. Okey. So, macam mana nak tentukan dia ni seragam atau tak seragam? So, kita tengok. Yang first, laju dia adalah 80 km per jam. Yang second, lajunya adalah 47.5 km per jam. So, dua-dua ni tak sama. Bermaksud, okay, cikgu tulis kat sini lah. Kelajuan trailer tersebut adalah tak seragam. Kenapa? Sebab tak sama. Okey. Okey, seterusnya contoh 4. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan juga R. Maksudnya dia pergi satu per satu. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam?
Okey, so bermaksud kita kena kira laju bagi setiap jarak yang dilalui. So kira laju yang ini. Okay, first kita kira laju P ke Q. Okay, so laju, cikgu tak muat dah nak tulis dia punya rumus. So jarak dia 40 meter bahagi dengan 2 saat. So sini kita akan dapat 20 meter per saat. Okey, yang seterusnya laju dari Q ke R. So laju dia sama dengan jarak 70 meter bahagi dengan 3.5 saat. So di sini kamu kira dapat juga 20 meter per saat. Okey. Dari R, laju R ke S, laju so jarak dia 60 meter bahagi dengan 3 saat. Okey. So kat sini pun you dapat 20 meter per saat. Okey, so kita tengok first 20 meter, second 20 meter per saat juga. Dan seterusnya pun 20 meter per saat. Semua kelajuannya adalah sama. Maka kelajuan bola golf itu adalah seragam. Sebab lajunya adalah sama. Okey, tadi tak sama, so tak seragam. Kalau sama, dia seragam. Okey, so ini adalah untuk seragam dan tak seragam. Okey, nak tentukannya kita kena kira laju. Okey, next. Okey, kita tengok, jom cuba 9.1 muka surat 178. Okey, so cikgu bincang soalan ni. Berdasarkan gambar rajah berikut, hitung jarak yang dilalui bagi setiap situasi yang diberikan. Okey. So, cikgu tunjuk contoh yang pertama. Okay, A. Okey. Soalan suruh kira jarak. Maklumat yang diberi adalah laju dan masa. Okey. Sebelum ni kita kira laju. Sekarang ni dia suruh kira jarak. J, L, M. So nak cari jarak, laju kena darab dengan masa. Okey, A. Jarak, laju darab dengan masa. Okey, laju kita ada 80 km per jam. Okey, darab dengan, pastikan bila kita nak mengira, pastikan tengok unit dia sama. Kalau ini jam, maksudnya yang ini jam. Okey. Kalau tak sama, kita kena tukar bagi unit dia sama. Okey, so 1/2 jam ni sama dengan berapa? Okey, 1/2 jam, tak apa, kita kira je 1/2 jam. So, you kira 80, tekan saja kalkulator, 80 darab dengan 1/2. So, kamu akan dapat 120 kilometer. Jam ni dah potong sebab dia atas dan bawah. Okey, so jarak, kita tulis unit dia, jarak je lah. Okey. So, simple. Ini je penyelesaian dia. Okey, cikgu nak tunjuk D. Okey, soalan B dan soalan C nanti you all buat dalam buku latihan. Okey, buat dalam buku latihan. Okey, so soalan D, jarak sama dengan laju darab dengan masa.
Okey, so laju 250 km per jam. Okey, darab dengan masa. Okay, kita tengok masa 2 jam 40 minit. Okay, so 40 minit ni kita kena tukar dia kepada jam. Okay, macam mana nak tukar kepada jam? Okay, so bermaksud nak tukar kepada jam, minit tukar kepada jam, kita kena bahagi dengan 60. So 40 bahagi 60. So you akan dapat 2/3. Okay, you akan dapat 2/3. So bermaksud dia akan jadi, masa kita sekarang dah jadi 2/3. So tulis 2/3. So kiralah guna kalkulator. So you akan dapat 666.67 kilometer. Okay, ambil 2 titik perpuluhan. Okay, so ini adalah jarak yang dilalui. Okay. So ini adalah part yang pertama, iaitu cikgu masuk laju dan laju seragam dan laju tidak seragam. Okey, kita sambung. Masih lagi soalan, jom cuba 9.1. Atlet Paralimpik Malaysia Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi mencatat masa terpantas dalam acara 100 meter di Sukan Paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, iaitu 12.07 saat. Okay, hitung laju dalam meter per saat. Okay, senang sahaja. Soalan nak laju, maklumat yang diberi, jarak ada, jarak bahagi dengan masa. Okay. Jarak 100 meter. Masa yang diambil adalah 12.07 saat. So, senang saja. Soalan nak meter per saat. So, unit kita meter, ini per saat. Kita perlu tukar. So, kira-kira you akan dapat 8.29 meter per saat. Okey, itu sahaja. Okey, so itu untuk laju. Okey, nanti laju purata next part.